menjayakan program pada hari ini. Kerana soal bioekonomi ini suatu tentunya dari segi pengamalan disiplin tidak semestinya baru. Tapi bagi negara berkembang seperti Malaysia, fokus kita itu daripada pertanian tradisi, satu aspek juga yang penting tapi harus dimodernkan. Tapi bioekonomi seperti mana ditunjukkan dalam N-Bio Showcase 2024 ini sangat mencabar, sangat menekan. Ada dua aspek yang kita tentukan. Pertama ialah kepentingan memanfaatkan semua kajian, penemuan dalam dan luar negara. Dan tentunya beberapa penemuan dan industri luar telah berjaya mencatat rekod yang baik. Tetapi seperti mana sudah tahu, negara seperti Malaysia tidak mungkin terangkat keupayaannya kalau tidak memberikan penumpuan kepada kekuatan apa yang disebut indigenous effort, indigenous research and industry. Dan inilah cabaran kita. Saya masih ingat seorang pemikir Algeria, mewakili pemikiran negara berkembang, Malik bin Nabi. Dia mengatakan di antara usaha kita dalam memacu pertumbuhan, menggunakan kaedah dan penemuan baru dari seluruh dunia, terutama Barat, ia tidak menjamin kejayaan kalau tidak ada kekuatan dalaman. Kekuatan dalaman melalui usaha anak tempatan, indigenous sciences, indigenous industry, research and effort. Dan inilah yang merupakan cabaran bagi kita. Kita boleh catat kemajuan dengan hanya menubuhkan rangkaian dengan kekuatan luar. Tetapi ini tidak akan memberi jaminan kejayaan kita dan keupayaan kita untuk jangka panjang. Tentunya seperti mana disebut oleh Saudara Likang, pendapatan negara menjadi isu utama kita. Keselamatan makanan yang juga ditekankan oleh Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan juga menjadi satu keutamaan. Tahap kesihatan yang juga dikenali oleh Kementerian Kesihatan. Jadi dan juga kelestarian alam sekitar. Jadi bioekonomi ini sebenarnya merentas semua bidang kehidupan dan banyak kementerian. Sebab itu saya selalu menggesa supaya dalam rangka dasar dan melaksanakannya, pendekatan kita dalam kerajaan madani ini harus melakukan sedikit anjakan. Dia tidak boleh melihat dalam konteks jabatan dan kementerian secara silo. Dia mesti juga mencari jalan dan kaedah supaya merentas semua jabatan dan kementerian. Dan ini pendekatan ini saja menjamin satu kejayaan kita, terutama seperti yang disebut dalam intipati ekonomi madani, iaitu mendapatkan suatu pendekatan yang lebih inklusif dan seperti mana juga tema dalam pesta kita hari ini, iaitu merakyatkan bioekonomi. Dia kerana ini selari dengan dasar bioteknologi negara 2, pelan perindustrian, pelan hala tuju peralihan tenaga, serta pelbagai inisiatif lain. Jadi dua pendekatan yang jangan kita ketepikan dan sisihkan. Sebab itu dalam mesyuarat Majlis Sains Negara yang pertama yang saya pengurusikan dihadiri oleh Menteri Mosty, saya tekankan bahawa tidak harus ada mana-mana penyelidikan dari institusi kerajaan atau agensi kerajaan yang tidak bergerak selari dengan keupayaan agensi lain, jawatan lain, kerajaan, universiti-universiti tempatan dan juga institusi penyelidikan atau penelitian sektor swasta. Nah, ini akan menjamin supaya pembangunan dan pertumbuhan kita itu lebih pesat. Kecepatan itu menjadi cabaran. Umpamanya kalau kita nak buat apa-apa penemuan baru dalam bioekonomi, dia tidak mungkin tercapai dengan pendekatan lama. Dalam kajian Global Bioeconomy, Forum Bioekonomi Sedunia pada suku kedua tahun 2023, nilai semasa bioekonomi global
dianggarkan berjumlah 4 trilion dolar Amerika. Dan peningkatannya itu tidak ikut unjuran biasa. Kerana dianggar peningkatan itu dalam kapasiti lebih cepat dengan penemuan teknologi baru, dengan AI, digital dan sebagainya, akan mencecah mungkin 30 trilion dolar. Saya tidak terpukau dengan angka ataupun unjuran. Kerana kadang-kadang kita bila sebut unjuran dan angka ini mungkin memukau, tapi tidak memberi makna. Ia menuntut satu tindakan dan keupayaan oleh badan-badan kerajaan terutamanya, menteri dan kementerian, untuk memberikan seluruh tumpuan, memastikan bahawa kita melaksanakan lebih cepat dari unjuran. Kerana kita sudah ketinggalan. Di antara negara berkembang, kita boleh war-warkan kehebatan kita dalam banyak bidang. Tetapi kalau kita gunakan kaedah yang lebih objektif, ternyata dalam banyak bidang kita ketinggalan. Di antara lain kerana keributan sistem politik, dasar yang tidak jelas, dan tentunya beberapa keterlanjuran dari segi rasuah atau penyelewengan yang menyebabkan tumpuan ke arah angkat martabat negara itu ketinggalan. Jadi sebab itu memperkasa sektor berasaskan sains, teknologi, inovasi STI, ya, dan dasar ini telah dihebahkan oleh melalui dasar sains, bioteknologi negara yang dilakukan oleh kementerian. Dan saya anjurkan supaya program seperti ini harus menarik perhatian pengkaji dari universiti-universiti tempatan, dan juga ada rencana supaya memperkenalkannya kepada anak-anak di sekolah. Kita hadapi masalah sekarang kerana minat anak-anak sekolah dalam bidang STEM itu agak menurun. Negara memerlukan kejurutera puluhan ribu tambahan. Teknologis, biotek, digital, AI. Tapi minat anak-anak sudah berkurangan. Dan kerana banyak sebabnya. Jadi tetapi yang pentingnya bukan nak cari alasan, tetapi bagaimana boleh kita cari segala jalan. Sebab itu saya telah cadangkan supaya Saudara Likang mengadakan kerjasama yang lebih erat dengan Kementerian Pendidikan supaya program mempesatkan dan meningkatkan minat anak-anak dalam bidang sains, matematik ini lebih daripada yang kita saksikan sebelumnya. Ini kebijaksanaan bila disebut bioteknologi untuk semua. Apa dia kebimbangan saya yang saya secara konsisten saya sebut? Kita sebut digitalization, kita sebut AI, kita sebut bioekonomi. Dan ini cabaran juga kepada bioekonomi corporation bawah Puncaya ini. Bagaimana boleh kita pastikan ia boleh menjalar kepada rakyat terbanyak? Kerana kalau tidak, digitalization AI ini memperkukuh hanya segelintir kecil. Saya bukan ada orang menegur saya, dia kata, "Anwar, you nampak macam anti elit bandar." Ini bukan soal anti. Ini soal memastikan elit bandar, miskin bandar, desa, pendalaman itu peroleh manfaat daripada pembangunan. Kalau tidak, kita berperang melawan apa yang dikatakan inequity, iaitu kesenjangan yang kian melebar di antara kaya miskin, di bandar, desa. Tetapi semua program baru kita, digitalization, AI, biotech, bioekonomi, semua itu menyebabkan lebih renggang, kesenjangan lebih melebar. Sebab itu tiap tindakan kita itu melalui bioekonomi untuk semua umpamanya. Bagaimana boleh kita pastikan manfaat itu menjalar kepada semua peringkat? Sebab ini kenyataan yang tidak boleh dimungkiri. Di mana-mana negara dalam mengejar secara pesat program perubahan baru ini, kita telah menyebabkan kesenjangan itu kian melebar. Jadi ini bertentangan dengan falsafah madani kita, di mana kita berikan ruang. Tentunya ada kesenjangan.
saya masih ingat masa-masa muda di antara bila dialog di antara sistem ekonomi ini, tentunya anak muda lebih minat kepada aliran kiri, ya. Macam Likang masa muda dulu. Dan itu yang digurau oleh Winston Churchill, kata dia selalunya kalau anak muda di kiri, kian tua di ke kanan. Tapi kalau kiri dulu, kita juga menyinggung kadang-kadang, kalau kita terlalu ta'assub dengan ideologi sama rata, dia maknanya kita kata, what do you distribute? Kalau you fail to propel economic growth, but you insist on equitable distribution, what can you distribute? So you can only distribute poverty. So there is fairness in poverty distribution. Jadi saya tak nafikan bahawa kita mau pesatkan ekonomi, maknanya akan berlaku kesenjangan. Tetapi mesti ada suatu dasar yang jelas supaya manfaat penyelidikan, peluang-peluang perniagaan ini diusahakan melalui satu usaha cara langsung oleh pemerintah atau agensi ataupun sektor swasta yang lebih prihatin, ya, supaya dapat diberikan jaminan manfaat. Bukan saja melalui CSR, tetapi melalui deliberate attempt untuk melatih, untuk memberikan pendekatan dan pencerahan. Kalau tidak, saya bimbang tentang kesenjangan ini berlaku. Baik, kita juga saksikan, ya, sebab itu saya katakan ada usaha untuk merakyatkan, ya, bioekonomi ini, tapi di samping sama pelaburan asing itu masih kita berikan pendekanan, ya. Keumpamanya kita tahu syarikat agregasi dari luar, baru-baru ini kita perkenalkan dari bioteknologi dari India yang beroperasi sejak tahun 2011. Ya, itu kita telah mampu memanfaatkan, terutama dalam menarik bakat-bakat tempatan. Jadi ada peluang juga bila ada pelaburan dan kita lakukan penyelidikan dan pembuatan insulin bersapadu di Johor. Dan ini juga suatu perkembangan yang bukan saja melibatkan pelaburan asing tapi memberi manfaat kepada rakyat tempatan. Jadi saudara, saya harap Biocon kerana dapat meningkatkan usaha. Tadi Saudara Likang bagi jaminan, dia kata pelaburan akan bertambah, kegiatan itu kita saya percaya, tapi kita kena lihat umpamanya, saya Aminuddin ke SU kena perhatikan supaya ikut unjuran progresnya itu, supaya pengumuman itu dipastikan melalui kerangka kerja kita yang lebih bertahan, ya. Kerana ini juga akan memberikan peluang pekerjaan yang lebih besar, dan saya percaya usaha ini akan mendapat manfaat. Dan oleh kerana usaha-usaha ini dijalinkan, ada katanya Bun Chai sebut, dia kata ini kawan lama, tapi saya kata tak ada bagi peruntukan kepada dia. Jadi saya setuju kita berikan tambahan RM2 juta tahun ini untuk saudara, saya sebut tadi tentunya produk insulin, tapi sebagai satu contoh saja, tapi bagaimana kita boleh buka ruang, ya, yang lebih bertambah dalam negara kita. Tapi saya percaya ada usaha-usaha lain, dan rakan-rakan yang terlibat dalam kegiatan ini, saya mohon sekali lagi supaya dapat berfungsi sebagai pemangkin, ya, catalyst untuk pertumbuhan ekosistem yang boleh dilebarkan dalam seluruh biotek negara ini. Yang hadir ini mungkin lebih faham, ya.
Tetapi sudah juga harus mengerti ini suatu ikhtiar baru, industri baru. Tidak boleh berkembang, belum berkembang dalam pemikiran rakyat. Jadi oleh sebab itu saya harap program-program seperti ini memperkenalkan industri boleh diubah juga ke satu dua daerah lain, walaupun cara kecil dan sebahagian kecil peruntukan yang sebagian itu mungkin boleh dimanfaatkan untuk adakan di sekitar, kalaupun tidak di dewan-dewan seperti ini, di dewan sekolah, di tiap daerah, beberapa daerah pilihan, kerana sangat penting kita berikan pendedahan kepada anak-anak muda di sekolah dan menengah untuk melonjakkan minat dan tindakan dalam bidang ini. Sebab tadi saya singgung tentang kurang minat tentang STEM, tapi bila ada umpamanya beberapa ceramah pencerahan dari saintis, dari mathematician, itu dengan sendirinya dia boleh menarik. Jadi sebab itu saya selalu appeal kepada professionals dalam bidang ini, termasuk di kementerian dan di agensi, supaya ada sekali-sekali, sebulan sekali, 2 bulan sekali, pilih untuk turun ke sekolah, turun ke universiti, ya. So dia orang akan kagum seorang saintis muda, PhD dari mana-mana, buat pendidikan dalam bidang-bidang tertentu. Jadi boleh, ataupun daripada syarikat ni berjaya, ya. Macam syarikat ni berstatus Bionexus, itu dengan sendirinya akan melonjakkan, kerana bawah program accelerator ini dapat menggunakan maklumat itu dan sampaikan kepada peringkat bawah. Jadi jangan pandang ringan bab ini, kerana kita dapat maklumat kita daripada sekolah menengah, terutama yang di pinggir bandar dan di desa, itu jauh ketinggalan. Jadi kalau boleh lampaunya ada 100 orang saintis dan biotek dari agensi, dari kementerian, dari syarikat-syarikat, sebulan sekali 2 jam, 3 jam turun ke sekolah menengah dan berikan sedikit pendedahan. Saudara boleh bayangkan manfaat yang sangat besar kepada anak-anak kita. Saya minta Likang dan Buncai selaraskan, dan mungkin dalam tempoh 2 minggu dia bagi laporan kepada saya apa rencana yang akan dikemukakan. Selalu saya bagi 2 minggu untuk dapat senarai 100 orang yang akan pergi ke 100 sekolah di seluruh negara. Saya ucap sekali lagi terima kasih dan mendoakan bahawa rencana ini akan memperolehi manfaat dan kejayaan dan memastikan bahawa negara akan dapat melonjak ke satu tahap yang lebih tinggi. Percayalah, kita tidak boleh, dan saya tegaskan di mana-mana, ini untuk menteri, untuk KSU, untuk ketua agensi, kita tidak boleh gunakan kaedah pendekatan SOP kini untuk mencapai satu tahap yang baru. Kita mesti langkau, ya, dengan tahap kecepatan, kepesatan untuk mencapai satu keadaan yang lebih baik. Seluruh prasarana kekuatan ada di negara kita. Tidak ada sebab mengapa kita tidak boleh capai, dengan syarat kita boleh tanam minat dan kesedaran ini dan kita meninggalkan pendekatan dan kaedah lama, supaya petani kita, peladang kita, nelayan kita dan semua bidang akan mendapat manfaat daripada biotek dalam mengembangkan bioekonomi yang baru bagi negara kita. Terima kasih.